Hadis apa maklum hak boleh lepas. 18 hadis yang ke-18. Hari ni masuk 19, no? Masuk 18. Baik. Hadis yang ke-18 muka surat 43. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'azafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyati yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'al minhumul qirdata wal khanazira rawahu ibn Majah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw kama qala. Artinya daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada sebahagian dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya, yakni menamakan arak pada ketika itu bukan dengan nama dia, yakni diberikan dengan nama yang lain. Mereka meminum arak sambil diiringi dengan alunan muzik dan nyanyian bidu wanita. Allah Ta'ala menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa, dan Allah Ta'ala akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis yang kita baca pada malam ini membuktikan di antara salah satu daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mukjizat dari sudut berita ataupun perkhabaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan umat baginda pada akhir zaman. Di antaranya gemar dan suka kepada arak. Yang kedua, suka kepada muzik yang melalaikan. Yang ketiga, penyanyi-penyanyi terutamanya daripada kalangan wanita diangkat menjadi idola dan juga pedoman dalam kalangan umat manusia pada ketika ini. Jadi ini di antara mukjizat baginda Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam hadis as-sadiqu wal masduq, iaitulah baginda Nabi Muhammad seorang as-sadiq yang bercakap benar. Bahkan Nabi diberi gelaran oleh orang-orang kufar di Makkah Al-Mukarramah dengan gelaran Al-Amin, yang jujur, yang benar, yang tidak menipu, yang betul, diberikan gelaran Al-Amin. Dan Nabi SAW juga adalah Al-Masduq. Makna Al-Masduq, apa-apa sahaja yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kesemuanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ketika hayat baginda Rasul ataupun selepas daripada kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Jadi Allah telah membenarkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas 1400 tahun Nabi meninggalkan kita. Maka pada hari ini kita dapat lihat apa yang Nabi sebutkan, umat Nabi benar-benar cinta, suka kepada perkara-perkara yang melalaikan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita pada akhir zaman perkara yang jelas hukumnya adalah haram atas sebab kejahilan umat pada ketika itu, yang haram seakan-akan perkara itu menjadi halal. Yang haram seakan-akan benda itu menjadi halal, yakni banyaknya tipu daya ataupun hilah yang digunakan oleh musuh Islam nak merosakkan umat Islam. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rentetan daripada maksiat yang dilakukan oleh umat manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan bala, memberikan musibah, memberikan ujian kepada mereka-mereka yang melakukan maksiat kepada Allah dan juga mereka-mereka yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara golongan yang gemar memakan dan juga minum benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini tidak teragak-agak oleh Allah untuk merubah wajah mereka menjadi wajah binatang yang dipandang hina, yang dipandang rendah oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya babi wal a'yazu billah. Itu secara ringkas berkenaan dengan hadis yang kita baca pada malam ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, maksudnya, yakni maksud daripada hadis yang kita baca, Allah akan ada di kalangan orang Islam ini yang meminum arak dan mereka mengatakan bahawa yang diminumnya itu bukannya arak. Jadi mafhum daripada hadis yang Nabi nak sampaikan, Nabi kata pada hari ataupun pada akhir zaman akan ada umat manusia daripada kalangan umat aku yang mereka minum arak dan mereka mengatakan sebenarnya kami tak minum arak. Dia nama lain bukan nama arak. Nama dia benda lain, bukan nama dia arak. Baik. Jadi tuan-tuan, minum arak ini di antara sifat orang-orang jahiliyah sebelum daripada kedatangan Islam. Di antara sifat ataupun perbuatan jahiliyah yang ada ketika mana hayat Nabi dan sebelum daripada hayat Nabi, selepas daripada Nabi dilahirkan, antaranya minum arak. Minum arak ini bermula daripada peringkat yang paling atas sehinggalah rakyat yang paling bawah. Nah, pemerintah pun minum arak sehinggalah rakyat di bawah pun suka minum arak. Yang kedua, di antara amalan orang jahiliyah apa dia? Iaitulah mereka sukakan kepada tarian yang melalaikan. Yakni kalau bahasa kita kata ghazal pati ke apa, hak dulu-dulu ni lah, tarian gelek ya, hak duk tunjuk punggung pui ke orang. Maka ini di antara kerja buat orang-orang jahiliyah ketika mana datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang ketiga antara amalan orang jahiliyah apa dia? Al-muziqa. Apa dia muzik? Yakni apa dia? Musiqa. Apa dia? Iaitu music yang melalaikan. Islam tak menghalang untuk kita berhibur,
selagi mana perkara itu tidak bercanggah dengan syarak, selagi mana perkara itu tidak melalaikan seseorang daripada mengingati Allah. Bahkan Islam menggalakkan mula sekiranya muzik ataupun hiburan yang apabila didengar akan mengajak manusia lebih dekat dan lebih ingat dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nyanyi tak ada masalah apa, menyanyi maklum. Tapi menyanyi hak merapu-merapu ni pun payah juga. Asal rehe, ha rehe, reha rehe, reha rehe tu. Lagu apa menentang kicuk-kicuk song apa menentang apa tu lah. Nah, bahasa Meksiko ke apa. Katanya lagu tu puja setan. Saya pun tak tahu lah. Adik-beradik setan ni faham lagu tu. Nah, lagu-lagu yang melalaikan, maka perkara ini dilarang oleh syarak. Tetapi sekiranya lagu itu tak melalaikan, tidak menjadi masalah. Tanggal 31 bulan 8 57 Allahyarham Sudirman. Lalai ulung. Tak. Bila dengar lagu tu kita rasa sayang kepada negara. Hubbul watan minal iman. Nabi sebut cinta kepada negeri, cinta pada tanah air adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun sayang tanah tumpah darah baginda Rasul, iaitulah Makkah al-Mukarramah. Nampak? Lagu-lagu ataupun al-anashid al-islami, nasyid-nasyid yang mengajak manusia ingat pada Allah Subhanahu wa taala tak menjadi masalah. Qasidah dan sebagainya. Dan ya hanana 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 ya hanana. Tak ada masalah pak. Depa kata nyanyi ya hanana syirik lah, syirik tanah hang ngaji akidah ngatuk syekh mana dah. Sonok menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memuji baginda Rasulullah di antara amalan sahabat Nabi, di antaranya Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, Hassan bin Thabit dia ni cakap dalam syair. Dia puji Rasulullah dalam rangkap dalam bait syair. Nah, dalam bait syair. Begitu juga dengan Abdullah bin Rawahah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qasidah-qasidah yang kita duk alunkan, yang ulama duk ajak, yang para habaib duk sampaikan kepada kita adalah tidak lain dan tidak bukan adalah iqtida'us sunnah, mengikut sunnah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau mengaji hadis usul fiqh tak ngaji, habis jalan Quran. Ni ada satu kes pula katanya siapa mayang ikut SOP fasik. Aduh. Kita semua ni mayang ikut SOP jarakkan sah ni, kita ni termasuk dalam golongan minal fasiqin, orang yang fasik. Bahkan tidak sah pula ada kata, kerana tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad, iaitulah semayang rapat-rapatkan sah. Tetapi akhir zaman umat Nabi sembahyang jarang-jarangkan sah. Oh pula dah. Kita jawab balik, kalau hang kata orang Malaysia sembahyang tak sah, orang Pulau Pinang fasik, maka kita jawab bagaimanakah hal keadaan Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi Asy-Syarif? Adakah mereka melanggar sunnah Nabi sedangkan mereka berada di dalam Baitillahil Haram, tanah haram Makkah, tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Kira Abdul Rahman Sudih pun tak sah lah tuan-tuan ni. Nah, berapa juta orang duk sembahyang dalam haram tu? Kita katalah 10,000 orang sekali sembahyang, semua sembahyang tak sah. Syekh Abdul Rahman Sudih kena qada lain, Syekh Bandar Balila kena qada lain, Syekh Mahir Al-Mu'aqqili kena qada lain, Syekh Faisal Al-Ghazawi pun kena qada lain, Syekh Yasir Ad-Dusuri kena qada lain, Syekh Abdul Rahman Al-Hudhaifi kena qada lain. Semua kena qada lain. Kalau ikut tu Syekh lebih longgar dia punya fatwa. Pasal apa? Dia merasa dia alim lebih pada orang. Mengaji hadis tak semesti hang pandai semua. Mengaji fiqh tak semesti pandai semua. Masing-masing ada kepakaran, masing-masing kena rujuk kepada ahlinya.
Saya nak jahit baju tak erti, kena tanya abang kita. Kalau dia ajak pun saya tak erti jahit, belikan bagi dia jahit senang. Pasal apa? Dia pakai jahit baju. Tiap malung betul ke tak ni? Pak orang yang nampak ni hak belakang tu tak tahu lah lain. Ke apa tak tahulah. Ni kena faham gi molek tuan-tuan. Nabi SAW pesan kat kita. Jadi ajaran ataupun amalan jahiliah macam kita sebutkan tadi. Dan tak ke semua orang Arab jahiliah depa ni jahat belaka. Ada benda yang baik yang diiktiraf oleh syarak, dan apabila datangnya Islam, amalan baik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah diangkat dan diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya pada malung ikramud dhaif, memuliakan tetamu. Ni di antara amalan ataupun adat orang jahiliah. Satu bahagian kita kata tak bagus, tapi bahagian yang lain mereka bagus. Ikramud dhaif, memuliakan tetamu. Datangnya Islam, Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, maka dia memuliakan tetamunya. Islam menghormati dan Islam mengiktiraf segala benda yang baik, maka diguna pakai. Faham tak? Halo, faham tak? Nampak jalan pasir kena kampung Melayu ya? Dah. Satu. Yang kedua, iaitu dia as-sidqu. Mereka ini suka bercakap benar. Walaupun puak-puak ni mereka orang jahiliah, tak beriman pada Allah, sembah tok kong, tetapi mereka mereka suka bercakap benar. Tapi hari ni orang Islam kencin merata kampung, teruk pada orang jahiliah hari. Faham tak ni kalau? Kencin ni bukan kencin sungguh, kencin muhung. Mak menakan dia mohong, pak menakan dia mohong pemimpin, dia mohong rakyat, dia mohong belaka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan agenda kebenaran, sehinggalah Nabi diberi gelaran Al-Amin, benar jujur. Satu hari datangnya Tan Sri Abu Jahal laknatullah. Dia Tan Sri dulu ni. Abu Jahal ni Tan Sri belum ni. Orang kuat, orang besar lah. Pengaruh besar. Tan Sri Abu Jahal mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad. Hang nak tahu tak? Kami lawan hang ni bukan keh diri hang. Yang ni kami tentang kamu bukan kerana sebab diri kamu, akhlak kamu, kepribadian kamu, keturunan kamu, perangai kamu. Tak. Kalaulah kami ni lawan hang kerana diri hang, wahai Muhammad, nescaya kami tak bagilah gelaran Al-Amin yang jujur. Kami bagi gelaran tu kan. Tetapi kami lawan kamu, kami tak ikut kamu, kami menentang kamu kerana ajaran Islam, akidah yang benar yang dibawa oleh kamu, wahai Muhammad. Akhir tu je kami lawan hang. Tapi kalau hang tak sebarkan ajaran Islam, kita boleh duduk satu grup WhatsApp, kita boleh duduk satu grup Telegram, kita boleh duduk satu grup Instagram dan sebagainya. You boleh jadi followers I pun boleh jadi followers you. Tapi oleh kerana hang bawa ajaran Islam, sebab itulah kami lawan tetap. Tak apa nak darah ni, nak pergi Ariu ni. Lawan tetap. Tak apa nak darah tuan-tuan ni, takut sungguh lah. Habak lawan, tetap lawan pun takut dah. Kan? Polis nak bagi saya, bukan bagi tuan-tuan. Boleh kot tak tu nak. Kau daftar dah pejuang ke apa? Biar pergi kat mereka tuan-tuan. Orang politik biar pergi kat mereka. Kita mengaji ya tuan-tuan. Politik pergi tak mengaji ni Nabi pun tak nak suruh. Nabi politik dan mengaji. Sahabat berpolitik dan mengaji. Orang lah politik pergi tak mengaji lah. Sembang politik kedai kopi, sopa dia tu Tan Sri, sopa dia ahli senat negara gitu sembang. Tapi tak tahu mana pun. Tanya bab tayamum tak lepas, tanya bab apa istinja tak lepas, tanya rukun sembahyang tak lepas, mau tak lepas. Hak lepas tu apa dia? Hak politik tu.
Jadi politik kena mengaji. Jangan duk politik semata, mengaji tak ada. Memisahkan antara agama dan politik. Ini dia panggil Islam sekularisme. Dia duk kata Islam ke sekularisme tak betul. Sebenarnya dia mudah sekular dah tu. Anda faham game molek tu. Baik. Iaitu dia memuliakan tetamu, bercakap benar. Lagi mereka apa dia lagi orang jahiliah ni apa dia, antaranya mereka menghormati orang walaupun dia jahiliah, tapi dia menghormati orang. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Okey. Ia hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan badan atau yang dapat menghilangkan haus. Ni di antara barangkali orang sedap minum air arak kerana menghilangkan haus dan menyegarkan tubuh badan. Wallahu a'lam. Walaupun ada manfaat dia, tetapi banyak mudarat dia. Dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw ila akhiril ayah. Wahai Muhammad, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, apabila orang tanya kepada kamu di antaranya tentang arak, orang tanya tentang arak, maka kamu katakan kepada mereka bahawasanya arak itu ada manfaatnya, akan tetapi lebih banyak mudaratnya. Banyak tak mudarat arak? Banyak. Antara kelebihan arak, melembutkan daging di antaranya. Kalau orang duk buat steak daging tu, dia percik sikit arak ke ataupun wine kata-kata, dia akan melembutkan tekstur daging. Itu kelebihan arak. Dan menghilangkan dahaga, menyegarkan tubuh badan, kita tak dapat nafikan. Tetapi mudarat yang lebih besar antara apa? Yudhibul aql, iaitu menghilangkan kewarasan akal. Satu. Yang kedua, iaitu membazir, membeli ataupun menginfakkan, membelanjakan harta pada jalan yang tidak ada manfaat walaupun 1 sen, ulama kata, maka termasuk dalam kalangan orang yang al-mubadzirin, orang yang membazir. Dua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, mudarat daripada minum arak akan menjejaskan keselamatan orang yang ada di sekeliling dia. Bila dia mabuk, apa yang akan berlaku? Dia akan bertindak di luar kewarasan akal. Barangkali dia bunuh orang, barangkali dia bawa kereta laju dan dia belah orang mati, maka ini di antara keburukan arak. Gitu. Baik. Dan kata pengarang rahimahullahu ta'ala lagi, mereka menamakan minuman ini dengan bir. Misalnya menamakan dengan bir, Tiger, apa lagi, Carlsberg dan sebagainya. Itu nama-nama baru. Dia tak buh nama arak Tiger, dia tak bubuh nama arak Carlsberg, dia tak bubuh arak apa nama, macam-macam arak nama tu. Maka yang dikatakan arak, iaitulah kaedah usul menyatakan kullu muskirin haram. Setiap benda yang mabuk haram, walaupun sikit, maka hukum dia adalah haram. Kalau minum banyak jadi mabuk, sikit pun dikira haram. Sebab tu jaga-jaga benda-benda yang memabukkan. Ayak dong ketum mabuk mabuk lah ayak dong ketum. Baru ni ada seorang cikgu, dia rakam gambar nak murid dia awak. Dia tanya nak murid dia, ayah duk apa di rumah? Ayah duk rebus yak dong ketum, jam kreng terus. Jam kreng terus. Mujur dia kata ayah rebus yak dong ketum. Kalau ada habang ayah duk jalan ke rumah bogel tak pakai baju lagi celaru. Ni kata budak ni, anak kecil dia payah nak mohong, hak mohong pak budak dengan mak budak, ni barangkali kerak mohong. Tapi kalau budak dia payah nak ndak mohong. Kalau pak dia tak mayang, dia tak boleh kona dah. Ni kata budak ni lurih berdui. Kalau mak dia duduk di rumah jenis duduk bergaduh dengan pak, ada abang pak mak dengan pak saya kerja duduk bergaduh ya.
Kalau pak duduk dalam rumah, duduk telayak dan ketum, dia bak duduk ketum ah. Maka sebab itulah ahli psikologi mengatakan anak akan lebih banyak ikut perbuatan kita daripada hak kita kata kat dia. Mayang angah barangkali dia sembahyang, tetapi kalau dia tengok pak dia tak sembahyang, dia kata pak pun tak sembahyang, buat apa saya nak sembahyang? Kerana dia ikut apa yang kita lakukan. Kurang sangat, sikit sangat dia ikut apa yang kita kata. Sebab tu kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya kalau kita tengok dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wa Khasa'is An-Nabawiyah ataupun kitab Syama'il karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang kanak-kanak meriwayatkan tentang kepribadian, postur tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pertama, budak ni dia akan teliti dengan apa yang dia tengok. Kerana kepala otak dia tak fikir hal lain dah. Dia tengok satu benda, dia akan bagi penumpuan. Budak. Dan bila mana dia bagi penumpuan, sebab itu budak-budak kepala otak dia menghafal lebih cepat pada bapak dia. Bapak dia hafal 10 ayat, tak ada seminit lupa semua 10 ayat. Ni pak. Tapi kalau budak, kalau kanak-kanak yang otak dia ni tak masuk virus, tak masuk ayat, apa berlaku? Dia menghafal cepat boleh. Sebab itulah di antara uslub ataupun manhaj jalan para ulama terdahulu melahirkan ulama adalah mereka mendidik anak mereka daripada kecil berjinak-jinak dengan kalam Allah, dengan menghafaz Al-Quran. Hafal Quran ni mukjizat maklum, bukan semua orang boleh menghafal. Tu Arab walaupun Quran tu Arab sekalipun dia pun tak boleh menghafal. Tapi banyak orang Arab hafal Quran lah, banyak, tapi tak ke semua. Kalau orang Melayu boleh hafal Quran bidhab, dengan tepat, dengan jelas, dengan sempurna, sebutan makharijul huruf, mat dan sebagainya, dia ingat satu persatu harfun ila harfin, maka ini satu kelebihan buat budak tadi ni. Hari ni orang tak mau dah Quran, orang nak menyanyi saja hari ni. Naknya menyanyi saja, tak mau dah Quran mengaji, baca kitab ni orang tak mau dah. Lah ni orang mengaji nak senang ni, mengaji pun nak senang, hatta ustaz pun mengaji nak senang. Mengaji tak lama mana pun, mengaji pun tak lulus DU, keluar duk syarah fiqh dah Quran. La haula wala quwwata illa billah. Ada tak? Bukan di Malaysia lah, Zimbabwe tu. Mengaji di pondok pun tak lulus, kena buang pondok. Masalah disiplin, tak mai kelas, lek kelas. Itu cara pondok. Yang duk di universiti tak pergi kelas 3 kali kena potong nama, duk tangguh semester tu sampai 400 semester dah. Kira dekan tu tukar 40 kali dah, dekan tu tukar, mati habis dah dekan pun. Tapi ni masalah mengaji nak senang. Ngaji nak senang. Dapat diploma, dapat ijazah, dapat master, dapat PhD, mengaji baru 2-3 like dah berani mengkritik ulama-ulama mujtahid macam dia ada mazhab sendiri. Al-Imam Syafi'i tak betul. Qunut ni Imam Syafi'i buat main hadis yang dhaif. Imam Syafi'i dengan mu tu tik gigi pun tak ada, tahu tak? Al-Imam Syafi'i menghafaz Al-Quran umur 7 tahun. Hang nak komplain Imam Syafi'i sekalipun, hang Quran ingat tak mana dah, sila-sila amma yatasaalun pun hang tak ingat. Nak komplain Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Adakah tidak dibenarkan kita mengkritik para ulama? Dibenarkan syarak. Tetapi sebelum mengkritik, tengok dahulu kita ni dengan ulama tu duk tahu mana. Ada orang duk komplain, tok guru ni baca kitab tak betul, tok guru tu baca kitab tak betul. Tanya dia, hang sama tak dengan tok guru tu? Dah saya duk mengaji je lah. Hang tak sama, duk sengak sudah. Faham ke tak maklum? Maklum, faham ke tak ni? Sebab marah apa ni tiba-tiba? Jangan duk sombong. Mengaji diploma 3 tahun. 3 tahun dia mengaji bukan habis kitab pun. Pensyarah baca. Ni masuk perisa, ni masuk perisa, ni masuk perisa. Tu lah.
masuk ijazah 4 tahun. Nah, 4 tahun bukan munaqasyah, bukan pensyarah tebuk kita hak duk dalam kitab. Pensyarah bab 1 sampai muka surat 3 masuk nah. Hafal nah, jangan tak hafal pula. Bab 2 muka surat 10 sampai muka surat 15. Hafal jangan tak hafal. Hafal pula hak mana masuk. Lepas tu boleh ijazah, kemas apa dia mufti dunia dah cakap. Quran pun tungging langgang baca. Nah, boleh master buat tesis 150 muka surat, ada maraji' wal masadir, dia punya rujukan ada kot 50 kitab, tu pun bukan baca habis pun semua kitab tu, ambil tang poin-poin tu ya, keluar saya pakar hadis, amboi kemasnya hang pakar hadis dah, mengaji baru 3-4 bait matan syair apa, pakar hadis dah, la haula wala quwwata illa billah. Boleh PhD pula, saya ni pakar hadis, pakar hadis, tek minyak dia pakar hadis. Nah, ya pakar hadis sungguh-sungguh yang kata pakar hadis ni ulama hadis iktiraf hang kata hang pakar. Tu pun pakar satu bidang ya hadis tu. Pakar bidang apa? Bidang takhrij hadis ya. Hatu ya. Tapi adakah kamu mengetahui kesemua ad-dirayah wad-dirayah, ar-riwayah wad-dirayah dalam ilmu hadis? Hang kenal ke seorang-seorang perawi dalam sanad hadis? Hang tak kenal pun. Hang reti tang takhrij hadis. Sahih tak sahih, hasan, maudhu', munkar, muttarib, mudallis dan sebagainya. Satu bab ya. Tapi Al-Imam Al-Bukhari diberi gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, ketua orang beriman dalam hadis Nabi. Maknanya apa-apa masalah dalam ilmu hadis semua rujuk pada Al-Imam Al-Bukhari. Tapi Imam Bukhari tak pernah mencerca ulama pada zaman dia, tak pernah menghina anak murid dia. Nampak? Ini tawadhu' Al-Imam Al-Bukhari, walaupun hebat alim menghafaz Al-Quran ratusan ribu, 600 ribu hadis dia hafal, tak pernah pun nak komplain, tak pernah pun nak kritik, melainkan kritik dengan ilmi, dengan ilmiah, hujjah sama hujjah. Ini baru betul mengaji. Sombongnya orang hari ni, sedangkan dia pun tak tahu mana. Nah, ni duk jadi ni tuan-tuan. Di Pulau Pinang ni ada jenis-jenis lagu ni. Mayang tak ikut sunnah Nabi fasik, padahal dia tak ngaji usul fiqh tu. Yang kata maqasid syariah hak 5 tu menjaga apa? Menjaga harta, menjaga nyawa dan sebagainya tu kena ambil kira juga. Tidak ulung. Ni masalah pening. Alim lebih pada ulama pun payah juga. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sahabat Nabi yang kecil-kecil depa akan tengok Rasulullah satu persatu daripada atas sampai ke bawah, mereka akan bagi tahu secara terperinci. Sebab tu kita pun ada anak pandai, cerdik pandai, cucu ke apa ke, anak bini mukdua ke, abang abi ya, kalau tak ada pun kan hak pandai-pandai hantar pergi menghafal Quran tu. Hantar pergi menghafal Quran. Nak kerja apa ustaz? Jangan duk fikir kerja. Hak duk fikir kerja tu keluar tak boleh kerja apa. Tu ya malung. Betul ke tak malung ni? Malung pun tak percaya pun saya bercakap ni. Hak duk bercakap ni orang asyik mehya ke lah. Ni anak mami kalau hafal Quran nanti nak kiri je apa? Dia nak makan apa? Mai bagi jumpa saya. Nak pergi nak tengok dia nak makan apa. Alhamdulillah hari ni lepas kuliah masjid tanya ustaz nak makan apa. Betul ngoh lah hak depa duk tanya dulu ustaz nak makan apa. Sungguh masjid tanya. Masjid Aceh Mehya antara ustaz malam ni lepas kuliah nak makan apa. Sungguh hak maklum tak sah ditanya ni nak makan apa. Lah ni pun tak tahu nak makan apa dah. Ikan pak rasa ni tak tahu nak abang lah, berasa-rasa dah makan ni. Nak kata nikmat Allah Subhanahu wa taala to be continued after azan. Insya-Allah.
Baik tuan-tuan, mula dengan hafal Quran. Mula dengan menghafaz Al-Quran. Paling mudah sehari menghafaz 5 ayat, paling kurang. Paling kurang sehari hafal 5 ayat. Mula juzuk amma tu, amma yatasaalun, wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashta, was sabihati sabha, fas sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra, yawma tarjufu ar-rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idhin wajifah, absaruha khashi'ah. Satu. 5 ayat. Ini peringkat dalam pengajian. Kena ada peringkat step dia. Mengaji di sekolah pun just satu, mana ada cucu kita masuk ambil PhD terus. Tak ada. Tutup habis tadika Malaysia ni. Habis tu, habis mengapai Quran, mengapai pula matan ilmu, matan asas. Apa maksud matan ni maklum? Kalau kita mengaji akademik, dia panggil formula lah kira. Formula. Tahu formula ni senang nak selesai masalah. Gitulah. Jadi dalam ilmu agama pun dia ada formula, yakni matan. Kalau ilmu tauhid, dia ada matan apa? Matan aqidatul awam. Ada lebih kurang 57 bit matan. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma as-salatu was-salamu sarmada ala an-nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ta'ala 20 sifah. 56 bit matan aqidatul awam, matan aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Lepas tu apa pula matan le pula matan ilmu fiqh. Mula dengan kalau kita Arab mengaji Safinatun Najah, paling bawah kali. Kalau kitab Jawi mengaji kitab Idaman Penuntun, tu paling bawah, paling lower class tu. Tu pun lower class pun tak faham juga.
habis mengaji matan ilmu fiqh, mengaji pula ilmu bagi ilmu hadis. Hafal matan al-Baiquniyah misalan sebagai contoh, al-Imam al-Laqani hafal matan al-Baiquniyah ulumul hadis, hadis sahih apa, hadis hasan apa, hadis dhaif apa, pembahagian hadis dhaif apa, syarah hadis sahih, syarah hadis hasan, beza hadis sahih, beza hadis hasan. Dia ngapai apa? Mengapai matan ataupun kunci kepada ilmu hadis sebagai contoh. Lepas tu mengaji pula ilmu usul fiqh pula. Usul fiqh kalau kita arak hak bawah sekali, Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Syekh Abdul Karim Zaidan rahmatullahi alaih. Ngaji usul fiqh. Bila dah mengaji usul fiqh dah habis semua dah, mengaji pula matan apa? Matan Al-Ajrumiyah, matan ilmu nahu. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun al-ismu wal fi'l wal harfu jaa li ma'nan wal ismu yu'rafu kaza 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 kaza. Dia ada 100 lebih matan ilmu nahu. Habis ilmu nahu mengaji pula, mengapai pula matan hizzi ataupun matan bina, ilmu sarah, fa'ala fa'alu fa'ala apa bla 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 bla. Kena mengapai per step by step. Habis matan maka baru masuk syarah kepada ilmu-ilmu yang dia belajar tadi ni. Sebab itu dia kena ada maratib, dia kena ada marahil, ada tingkatan, satu tingkatan. Begitu juga dalam pensyariatan pun ada apa? At-tadarruju bit-tasyri'. Apa dia? Tingkatan beransur-ansur satu hukum ke satu hukum. Allah Ta'ala buat main peringkat-peringkat. Haram arak. Ketika awalnya datang Islam, arak tak haram lagi. Ada sahabat yang minum arak kerana waktu tu tak haram lagi arak. Maka turun ayat, lepas tu turun ayat, lepas tu turun ayat. Akhirnya arak diharamkan secara mutlak. Pasal apa arak diharamkan? Tak diharamkan terus turun ayat, haram terus. Kerana kata ulama, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan apa? Al-Hakim, bijaksana. Sedangkan dalam Quran Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wahai Muhammad, berdakwahlah kamu dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat dia kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita dengan penuh hikmah. Sebagai contoh, satu orang ni suka isap rokok. Contohlah, bukan masjid tuan-tuan lah, tapi lebih kurang lah. Kan? Suka isap rokok. Kalau kita suruh dia berhenti serta-merta isap rokok, jadi guna? Berdene mata dia. Faham tak kalau berdene? Berdene ni meluk sopa tak kena ganja 4 minggu. Dia muka satu macam, hidung pun kembang kempih. Tengok laih dah, hidup segan, mati tak maulah tengok pun. Tapi kalau kita habaq ke dia, kalau sehari abang haji duk isap 10 batang, kurang 9, 8, 7, 6, 5, dia rasa mudah. Bagi yang nak lah. Tapi kalau hak jenis duk tegang juga, bagi isap kapal terbang lah senang. Cepat sikit terbang. Panggil dia. Sebab itu kata ulama, sebab dan hikmah pengharaman satu-satu benda itu dijalankan dalam bentuk tertib, dalam bentuk turutan, sikit, step by step, kerana tidak semua orang boleh berubah dengan serta-merta. Dulu artis yang tak pakai tudung, lah ni dia lilit, dia jerak juga, paling kurang okey lah pada tak jerak langsung. Betul tak belum? Hak jerak dulu ni dia pakai tudung, tak jerak dah, dia tutup sikit walaupun nampak juga buah dada dan sebagainya. Contoh, tutup juga pada tak tutup. Betul tak? Lepas tu dia main labur sikit, dia pergi usrah, dia main mengaji, dia main hak no, dia baca kitab, dia pergi dengan ustaz no, dia pergi dengan ustazah ni, dia kuih lama, kuih tutup sikit. Betul tak? Begitulah hal keadaan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak. Jadi arak ni dia haramkan secara mutlak. Kata al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, kalau kita rujuk tafsir al-Qurtubi,
Iaitulah pada tahun ketiga hijrah selepas daripada peperangan Uhud. Ada sahabat Nabi yang minum arak, malum kuat minum arak. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu minum arak tempayan terus. Bukan minum lagu ni kira biasa lah, kira perebet bawah lah kalau lagu ni. Sayyidina Umar depan dia ada tempayan minum arak. Ni Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kan tak ada sebutan araknya, tetapi sebenarnya ia adalah arak yang diharamkan oleh syarak itu. Dalil dia dalam surah Al-Maidah juzuk yang ke-6 Allah Ta'ala sebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun dalam surah Al-Maidah. Baik, kemudian pula sudah menjadi kebiasaan apabila ada minuman keras di suatu tempat, maka akan ada pula di sana keadaan mabuk-mabuk dan disertai dengan wanita-wanita yang jelita bersama dengan alunan muzik yang mengasyikkan. Asyikkan tu melalaikan. Dia dengar pun steam satu macam, dia jadi layan saja. Itu mengasyikkan. Mengasyikkan itu daripada kalimah Arab juga lah, dipinjam menjadi bahasa Melayu. Tuan-tuan, baru ni kita dengar Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin cerita berkenaan dengan park kelab malam ni lah. Antara yang saya sempat dengar apa dia? Dia kata kalau kelab malam ni tak buka terus lagi bagus. Antaranya lah dia punya isi penting dia. Ada juga orang Islam yang dia lawan dia punya kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kata sepatutnya tak boleh buat macam tu. Ni cerita satu orang hamba Allah di Pasola noh. Bukan di Malaysia, tapi dia duduk di Malaysia, baru pindah. Dia bukan bermukim, dia bermustautin ya. Kita ngaji fiqh kan, mukim, mustautin, musafir. Tiga tu beza belaka tu. Kawan ni dia barangkali dia bermustautin. Dia bukan bermukim. Sebab tu buat pala tahu. Dia kata apa? Sepatutnya tak boleh buat lagu tu. Kerajaan sepatutnya tak boleh tutupkan kelab malam kerana yang pertama kena memikirkan orang Islam yang mengusahakan kelab malam. Hang pun kaki kelab malam ke guna kan? Gitu. Yang kedua apa dia? Yang kedua sepatutnya tak boleh tutup kerana ia akan menjejaskan pekerja-pekerja Muslim yang kerja di kelab malam. Orang Muslim dia tak kerja di kelab malam. Hak tu bukan Muslim, tu fasik nama dia. Fasik ni melazimi dosa. Orang fasik duduk dalam kelab malam ni kalau ingat ke Allah Ta'ala ni kira boleh cium kaki lah maklum. Duduk dalam masjid pun lupa ke Allah. Duduk dalam kelab malam dengan duduk golek satu macam tak ada lah. Takkan dia nak kata astagfirullah mohong tak ada. Orang hak kerja kelab malam fasik kerana dia melazimi dosa. Masuk pintu kelab malam tu pun nampak maksiat siap dah. Dengar benda pun maksiat dah. Tengok benda pun maksiat dah. Bercampur dengan ajnabi, orang bukan Islam yang minum arak, yang berpakaian yang tak senonoh dan sebagainya, maka itu perkara yang tak sepatutnya. Orang Islam kerja. Banyak lagi tempat kerja. Di mahad kita pun duk cari tukang kebun tak jumpa kita tuan. Dia tak pergi cari lah tu. Dia pergi cari ada golek-golek syok-syok. Nampak tak? Jadi tak boleh. Jadi hamba Allah ni barangkali lah tuan-tuan, barangkali dia ni tak faham. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah ke dia. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dia bela geng-geng hak minum arak ni tuan-tuan, tapi orang pilih jadi wakil rakyat agak. Saya pun pening juga. Barangkali mabuk kot. Barangkali mabuk. Abad tu lah maklum, bab hukum hakam ni tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Bab dunia ada kompromi, tapi bila main bab halal haram tidak ada kompromi dan tidak ada tolak ansur oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Jadi kebiasaan bila mabuk akan ada orang perempuan, akan ada tarian dan sebagainya. Kalau kita tengok hari ni maklum, orang Arab dikatakan hari ni di mana? Di Dubai pun dah banyak dah kelab-kelab malam.
Kita duk ingatkan Mak Saleh teruk, rupanya Arab lagi teruk. Saya baru ni jumpa satu orang sahabat saya, Ustaz Amidi, anak Syekh Zainul Asri. Dia ni kira Quran ni belum sopa Fatihah Quran 30 juzuk tu sopa Fatihah. Tebuklah tang mana pun. Tebuklah tang mana pun Allah Taala bagi karamah kat dia ni belum Quran ni lekat dalam kepala ni, subhanallah. Jadi lah ni dia duk terjemah satu kitab nama dia Iqdul Jid fi nazmi ahkamit tajwid. Duk ada 330 bait syair yang membicarakan tentang hukum tajwid secara menyeluruh. 330 bait syair tentang tentang makharijul huruf dan sebagainya lah. Baik, saya pun tanya dia, Ustaz, saya tanya dia, Ustaz, macam mana Ustaz mengulang tiap-tiap hari? Dia kata, enta tanya anak Syekh malu nak abang. Orang tahu doa tu lah. Dia kata, anak nak abang ke enta malu? Dia kata, tak, saya tanya Ustaz mengulang sehari Quran berapa juzuk? Dia kata, boleh lah sehari 3 juzuk tu kira habis banyak lah tu. 3 juzuk dia kata tu kira habis banyak lah tu. Banyak dah bagi dia tu. Tapi kalau kita pada lam yakulil tu pun takat 5 ayat sadaqallah terus ya. Lam yakunil tu pun kira habis meta. Boleh baca lam yakunil tu kira jannatul ma'wa lah tempat kita. 3 juzuk. Bagi orang yang hafiz Al-Quran, dia mengapai 30 juzuk, sehari tak boleh kurang berapa juzuk? Paling minima 5 juzuk minima. Lepas subuh juzuk, lepas lohak juzuk, lepas asar juzuk, lepas maghrib juzuk, lepas isya sejuk, lepas isya sejuk. Ni paling command sepana. Paling command sepana. Mengulang lebih payah daripada mengapai. Maklum terang. Mengulang nak ingat balik tu lebih payah daripada mengapai. Okey. Saya pun tanya dia, Ustaz mengaji ni, lepas tu Ustaz pergi sambung mana? Dia kata anak pergi sambung Mesir. Dia mengaji di Mesir 2 tahun, ambil talaqi kitab dengan syekh-syekh di sana. Dia kata, Ustaz, kalau kita ada anak murid duduk di mahad nak hantar pergi luar negara, Ustaz kena pilih hak betul-betul kuat dah. Dia kata betul pula. Orang Arab lagi lah bagus. Tutup tudung apa semua, tutup pakai mata-mata apa tak nampak ni. Kau bagus ya. Dia kata tu hak main kat kita. Hak duk di sana tu tambah musim panas, Ustaz. Dia buka ni timbul merata. Dia kata dah. Timbul merata ni kira Quran pun jadi berat lah, dia kata. Nak mengulang Quran jadi berat pasal apa? Pasal tu hak duk timbul tu merata tempat duk dah no. Dia kata mujuk, dia kata menikah dah, dia kata hak tu ujian cukup berat. Dia kata, dia mohon tak, dia mohon lah. Dia kata, Ustaz, mau kalau bini duduk jalan dengan bini ni, mata ni jaga juga, tapi mau kalau bini jalan belakang, kita duduk depan, liang juga. Dia kata jangan buat mereka main. Tu dia tuan-tuan. Tu hak Arab tu. Pi Mekah pun macam tu lah. Ada Arab lok-lak di Mekah maklum. Saya tanya maklum, Pak Long tak ada, dia kata memang ada. Ada lah Arab lok-lak, ada. Hak jantan lok-lak cara jantan. Kencin serendih kot dinding ni. Ni minta maaf cakap, ni Arab. Sebab tu Nabi Muhammad diutus dalam kalangan orang Arab. Mau kalau bangsa Melayu jadi nabi maklum, Islam ni pakai tak sampai mana lah. Pakai duk lebih tekuk gitulah. Nabi Muhammad diutus dalam kalangan orang Arab. Perangai Arab Nabi Muhammad saja yang faham. Kita payah nak faham. Orang perempuan dia pakai lagu mana kalau duduk di sana no. Kadang-kadang dia pakai jubah ni tutup abaya tu lah, tapi pi di Langkawi tengok lagu mana. Langkawi no naik teksi mabuk ni, pakai tudung, pakai niqab ni mabuk duk pening no. Ni hak kata Arab. Yang kata Arab, hak mai di Malaysia lah. Hak baik pun banyak lah. Dia kata, Ustaz, yang lagi masalah bila nak sambung hafal Quran di Turki. Dia pergi Turki pula. Ustaz Amir ni pergi Turki pula. Dia kata pergi Turki, Ustaz. Lagi sakan ujian. Awak hak mata biru semua dia dah. Turki hak comel-comel. Sebab Turki ni dia ada kacuk Eropah ni, masalah ni. Allah, biji mata biru, biji mata hijau, biji mata merah, macam-macam biji mata ada dah.
Kita beliak betul dia kata. Dia kata mujuk nikah dah. Hak tu yang bahaya. Bila mengaji luar hak tu yang bahaya. Sebab tu kalau kita kata pi mengaji luar balik tak boleh apa pun kira heran tuan-tuan ni. Pasal apa? Balik semua hak biji mata putih biru mau duk ada ni. Aduk tengok belakang tu ya. Nah, ni bahaya tuan-tuan. Tak kau tengok bangsa Melayu kita apa pening naik motor pas pagi tambah tengok Turki tuan. Belah tiang tu ni fitnah akhir zaman. Sebab tu orang perempuan fitnah. Maklum pakai pakaian yang elok-elok. Nak kayuh gerek boleh kayuh gerek balong oi. Boleh kayuh gerek bawa misi padi pun tak apa kau dak marah. Tapi pakaian jangan ketat-ketat sangat. Pastikan juga kalau suami kita tak pernah duk kayuh gerek, tiba-tiba kayuh gerek ni kena picek tengoklah balong ni pelik sangat ni kau boleh ni. Pasal apa duk pi kayuh gerek? No, hak duk depan dia tu hak pakai seluar legging ketat no. Dia duk turut tu. Dia panggung-panggung duk padam sak lah. Duk padam sak dah. Pasal apa duk usah hak depan no. Jadi orang perempuan pakai pakaian yang yang loose, yang longgang. Yang longgang. Maklum kayuh dengan lelaki maklum sudahlah naik basikal dengan lelaki dengan nak pinak dengan kawan-kawan kita tak apalah maklum, jangan duk pi campur dengan orang hak tak tahuan ni. Orang lelaki pula seeloknya pakai tak payah pakai seluar ketat tu pun tak apa kayuh apa tu lah. Ada dia kata ustaz kalau pakai seluar tracksuit biasa ni kayuh lambat laju tak laju dia dah. Saya kata awak hang pakai seluar legging tu kayuh sama deras dengan kereta kencil atas buah raya ke? 120 km belah sampai dah takat 30 ya. Macam aku duk kayuh lah 30 km lah laju pun. Nampak tak? Saja tuan-tuan. Hukum dia haram tak haram. Orang lelaki pakai seluar ketat legging tu tak haram, makruh saja orang lelaki ni. Tetapi tapi kena ada. Sekiranya pakaiannya itu seluar ketat dia pakai tu jarang nampak warna kulit haram, tak boleh. Dia balik pada kaedah aurat je lah. Yang kedua, menampakkan bentuk kemaluan dan seangkatan dengannya. Faham? Dia pakai seluar ketat, bonjoi depan. Tak maaf cakap nak, ni orang lelaki. Seeloknya pakai seluar hak li luar, seluar pendek ke yang tak menampakkan bentuk. Ni banyak yang pakai nampak bentuk tuan-tuan, turun pergi makan roti canai, habaq nak roti kahwin. Elok sangat dah. Elok sangat dah. Mamak tu kata roti kahwin. Mai hak hajinya kata saya nak pergi kahwin dia kata. Pasal apa? Pakai nampak lagu tu. Jadi kalau ada orang kata pakai seluar legging orang lelaki ni haram waktu kayuh basikal, tu tak betul ya. Tak betul. Hukum dia makruh saja. Tapi kalau duduk kayuh dalam rumah tu sama-sama dengan lelaki kita, tak ada siapa, tak pakai apa pun tak apa, tak jadi masalah. Cuma orang panggil luk-lak ya. Bih dekat tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke-9 kita berhenti tuan. Menerangkan bahawa golongan ini akan ditimpa gempa bumi. Sungguh tuan-tuan, lah ni jadi bala macam-macam lah. Atau tubuh mereka akan dirubah menjadi bentuk kera ataupun babi. Sungguh benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Gempa bumi demi gempa bumi yang terjadi di beberapa tempat di dunia ini sebagai satu seksaan dari Allah Subhanahu wa taala ke atas perbuatan maksiat yang bermaharajalela dalam kalangan masyarakat. Tak main gempa bumi, main bala le total, corona tak corona semua ada ni. Ini semua bala belaka lah ni. Tak semesti gempa bumi. Apa-apa bentuk bala yang Allah Taala bagi itu adalah ujian dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hakikatnya yang mai dari Allah semua baik belaka. Tak ada hak tak baik. Mai bala ke, mai nikmat ke, baik belaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena husnuzan, baik sangka dengan Allah. Dan jikalau golongan ini, siapa golongan ni maklum, antaranya hak minum arak ni, golongan minum arak ni belum sampai ke peringkat tingkat berubah bentuk badan mereka menjadi kera atau babi, tetapi perangai dan cara hidup mereka sudah banyak menyerupai cara hidup kera dan babi. Apa maksud dia ni? Nak habaq kata menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Kera duk balas ikan goreng di dapur tok kita dulu ni, pantang buka pintu ya, dia balas terus ya, tinggal pinggan saja. Ni kera.
Kalau orang hak minum arak pun lagu tu juga lah maklum dia mabuk, dia perah ugut anak bini dia ambil duit, ambil barang meh, akhirnya apa? Terlibat dengan benda-benda yang tak baik, dadah dan sebagainya. Nah, babi pula lagi mana babi? Macam mana perangai babi? Serondai tak kira kampung orang dah serondai. Begitulah orang mabuk bawa kereta. Tengok sama macam babi ya. Serondai sampai tak kira orang dah. Maka apa hak Nabi SAW sebut ni betul maklum oi. Dia punya perumpamaan, tamsilan yang baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu sebenarnya benar. Nah, sebab itu arak kelak malam ni patutnya kena apa? Kena tutup sikit. Di Kelantan tak ada pak ataupun kelak malam, alhamdulillah. Tak ada seorang pun Cina hak mati pasal tak ada kelak malam. Tak. Telah dijumpai banyak seorang Cina kerana mati kehausan tidak minum arak. Ada tak. Hadut jumpa mati minum arak lah. Nah, sebab itu kata guru saya, apa benda yang Allah Ta'ala perintahkan tidak akan ada mudarat dunia akhirat. Kena pegang hak tu. Apa Allah Ta'ala larang, apa Allah Ta'ala suruh, kalau kita ikut tidak akan ada mudarat dunia dan akhirat, tidak akan ada mudarat. Kerana Allah yang cipta kita, dia yang menentukan kehidupan kita. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Sambung pada bulan depan hadis yang ke-19. Laki-laki ramai pada perempuan. Tak percaya kan? Laki-laki ramai pada perempuan, dan kita akan tengok bagaimanakah Islam mengangkat orang perempuan dan bagaimanakah tamadun Yunani, tamadun India dan tamadun yang lama mereka melayan orang perempuan. Jadi kita akan tengok macam mana Islam angkat orang perempuan. Nah, sehingga kan dalam Quran ada satu surah, nama surah apa? Surah An-Nisa, surah perempuan. Dalam surah An-Nur Allah Ta'ala cerita lagi tentang kemuliaan orang perempuan. Tutup dia punya bahagian dada dia dan kena tundukkan pandangan mata kita. Itu semua tu antara tanda-tanda Allah Ta'ala mengangkat kemuliaan orang perempuan. InsyaAllah sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, ada beberapa pengumuman maklum. Hak pertama maklum dapat jadual tu kan. Jadual tu maklum pengajian di rumah saya tiap-tiap malam ada. Nah, maklum jangan baca hak tu saya tengok nombor akaun sama. Tu cerita dia. Tengok nombor akaun sama maklum lah ni di situ saya tulis kita nak beli tanah maklum. Tanah tu 130,000. Tanah tu 130,000 di Kampung Pelet ni maklum. Kampung Pelet. Kampung Pelet bukan kayu pelet tu. Kayu pelet buat meja tu. Kampung Pelet. Walaupun nama dia Kampung Pelet tapi tanah dia mahal maklum. Satu kaki RM25. Belah Penang ni 50-70 kot belah pulau ni kan. Nah, di sana RM25 sekaki. Rumah sewa 2 bilik 600. Rumah sewa 2 bilik 600. Hak baru menikah pakai boleh sewa bilik ayak ni. Pasal tak cukup duit. 600 sebulan. 600. Siapa yang kaya? Jawab sendirilah tu. Nah, jadi kita nak beli tanah maklum lah ni baru ada 10,000. Nah, harga dia 130,000. Duit tak ada tapi duduk dalam poket maklum. Jadi maklum boleh masukkan berapa yang maklum nak bubuh, RM10 ke, RM20 ke, RM30 ke, nak bubuh tiap-tiap hari pun tak apa, tulis referen buah tu pada wakaf tanah. Kita tahulah. Nah, ada satu orang pakcik ni belah sana maklum, tiap-tiap hari 7 pagi mesti akan masuk dalam kita punya sistem kita RM10. Bila cek nama orang hak sama. Selama mana kita punya pusat pengajian tu berjalan, selama itulah 6 tahun dah. RM10 istiqamah. Maklum takkan buat RM10, RM100. Kita nak beli buat parking jemaah. Pasal situ tak ada tanah dah maklum. Tepi kanan kiri kita tu rumah orang, depan tu ada payah. Takkan nak tolak kata tu ada payah kot.
Nah, jadi kita nak beli, kita nak tanah dah tambun dah, kita nak bayar saja malung, insya-Allah. Selagi mana orang guna tanah tu ada, pahala boleh kat malung, insya-Allah. Yang kedua, pendaftaran. Pengambilan pelajar kita untuk tahun 2021 dah dibuka malung. Siapa nak borang lagi main jumpa saya. Bukan borang nikah, borang daftar mengaji. Borang nikah saya tak bawa. Borang daftar mengaji. Start pada tingkatan 1. Berapa tahun pengajian? 4 tahun pengajian. 3 tahun pertama hafiz Al-Quran, tahfizul Quran, menghafal Quran. Dia cerdik tak mana pun, masuk wajib kena baca Iqra. Bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Tak, baca Iqra alif ba ta sa jim ha kha, nak perbetul sifat dan makharijul huruf. Dia habis Quran 30 juzuk pun wajib kena mula dengan Iqra. Baca balik satu sampai habis muqaddam 6, maka barulah hafal Quran dan menghafaz matan aqdul jid dia sebut tadi tu. Dalam tempoh 3 tahun insya-Allah dia akan khatam hafazan matan aqdul jid 334 matan. Dan di samping mengaji bahasa Arab dan sebagainya. 3 tahun khatam 30 juzuk Quran, dan tahun yang keempat iaitulah tempoh setahun akan talaqi kitab. Baca kitab satu persatu daripada awal sampai habis. Periksa pun tanya satu kitab, bukan macam universiti tanya bab 1 3 soalan, bab 2 2 soalan, bab 3 1 soalan, bab 4 5 soalan, keluar boleh degree. Lepas tu abang kata alim salah. Tak jadi. Baca satu sehingga dia khatam beberapa kitab yang telah kita susun, dan selepas daripada tu kita akan hantar ke tempat-tempat yang kita ada muadalah ataupun MOU. Insya-Allah dalam proses untuk kita nak hantar pelajar kita, antaranya ke Turki. Tapi betul-betul dah lagi tengok biji mata putih lupa habis Quran pun bayar juga. Kita akan hantar yang betul-betul nak mengaji saja, kerana mengaji di Turki ni percuma, dibiayai oleh madrasah tu. Mak ayah hanya hantar duit makan sebulan 3-4 ratus cukup dah. Asrama, makan, minum dalam tempat pengajian tu percuma. 3-4 ratus ni beda belanja luar saja. Turki, dan yang kedua di Tunisia. Insya-Allah tuan-tuan, sebulan 300 saja. Sebulan 300 makan, minum, asrama, makan sehari 3 kali. Jadi insya-Allah 30 orang saja yang kita nak ambil untuk tahun ni, dan kita ambil duit tahunan 2 tahun sekali. Habis satu lapis, kita ambil lapis yang baru pula, supaya yang keluar itu bukan kuantiti, tetapi yang keluarnya itu berkualiti insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم.